Hari Minggu, hari yang dinanti untuk beristirahat dan bersantai bersama keluarga. Tapi jangan lupa temu janji anda bersama Nona. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Berbaki seminggu sahaja lagi, cuti sekolah bakal berakhir dan anak-anak akan memulakan sesi persekolahan yang baharu. Tentunya ketika ini ada ibu bapa yang sedang sibuk menyediakan kelengkapan mereka. Apatah lagi bulan Ramadan pula bakal menjelang. Pasti ada juga yang mula berkira-kira untuk membuat persiapan awal raya buat keluarga tersayang. Dalam situasi sebegini, suami isteri perlu bijak merancang perbelanjaan dan menguruskan kewangan agar ia tidak membebankan. Mira doakan semoga urusan anda dipermudah hendaknya. Nona kembali menemani anda minggu ini pastinya dengan pelbagai pengisian bermanfaat sepanjang 1 jam. Menarik di Nona minggu ini. Hari ini kami nak masak resepi istimewa udang lipan percik keju. So kalau nak tahu ni dah adalah resepi percik, kuah percik version utara. Doktor tu cakap dengan sini Puan, anak Puan ni sebenarnya autism. Kita orang dengar relax autism, tak tahu kan. Kita orang tak rasa sedih, tak rasa apa ni. Tak ada shock ke apa benda kan. Oh anak aku autism ke, tak ada sebab apa benda autism tu kita tak tahu cara detail. Kalau kita ada pokok kat rumah, dia akan bersihkan udara. Jarang sekali masyarakat kita menjadikan udang lipan sebagai menu utama dalam hidangan. Namun berbeza bagi Shifaq Jamil. Dia mencari kelainan dengan mencipta resepi unik berasaskan hidupan laut ini. Hanya menggunakan ramuan ringkas, pempengaruh dunia masakan ini cuba memvariasikan menunya dengan menghasilkan hidangan fusion yang diberi nama udang lipan percik keju. Berani mencuba sesuatu yang berbeza? Air tangan unik ini bolehlah dicuba. Syifa, hari ni nak masak apa? Udang nak tak? Tunggu kita tengok dulu apa yang ada. Adalah, kita ada udang lipan lah hari ni. Masak udang lipan lah. Menu istimewa Nona kali ini ialah udang lipan percik berkeju. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah udang lipan, serai, cili kering, gula merah, bawang putih, bawang merah, buah keras, garam, serbuk kunyit, keju dan santan. Kebanyakan orang dia tak suka masak udang lipan ni sebab renyah sangat nak siang. So hari ni kami nak masak resepi istimewa udang lipan percik keju. Tapi sebelum tu kita nak tunjuk dulu cara nak siang udang lipan ni. Jom. Okey, cara nak siang dia, mula-mula sekali kita kena buang dia punya bahagian kita tak makan lah. Macam kepala dia, kaki dia, ekor dia. Okay, so kita buang kepala ni. Tengok ni tak ada isi pun dekat bahagian atas ni. So kita potong je. Pakai gunting lagi senang tau. Jangan pakai pisau pula. Lepas tu kita buang dia punya kaki kat ujung ni kan. Lepas tu kaki kat bawah ni. Kaki dia ni ada banyak-banyak ni kita buang. Sebab tu lah kita panggil udang lipan. Sebab dia punya bentuk pun macam lipan. Panjang macam ni kan. Ada setengah orang dia panggil udang ketok pun ada. Sebab dia berketok-ketok macam ni kan. Okay, so dah buang macam tu. Dia punya ekor ni tajam lagi. Kita nak bagi dia hilang ketajaman dia tu. Kita buang macam ni je. So dah siap. Dia tak ada susah sangat, cuma maybe untuk orang yang tak suka makan ataupun tak biasa makan, dia akan rasa renyah sangat. So ni udang lipan yang kita dah siap siang tadi, kita nak garam kunyitkan dia. Masukkan sikit garam dan juga kunyit. Lepas tu, tegau dulu, bagi sebati. Macam kita nak buat goreng kunyit biasa. So gaul-gaul dulu sampai dia sebati. So ni bahan-bahan yang kita nak blend. Jadi dia punya bahan-bahan blend tu memang kena hancur betul-betul.
So ni kita masukkan serai. Lepas tu bawang putih, bawang merah, halia, ambil dalam 1 inci macam tu. Lengkuas. Lengkuas ni jangan banyak sangat sebab kita tak mau kita punya kuah tu akan rasa macam pahit sangat. So dalam 1 inci jugalah. Buah kerah ni kita memang letak sebab kita nak bagi kita punya kuah percik kita tu lebih lemak. Okay, so ni dia punya cili yang kita dah rebus tadi. Masukkan ayak sikit. So ni je lah bahan-bahan yang kita nak blend. Okay, sekarang ni tinggal masa kita nak goreng kita punya udang lipan yang kita dah letak dengan garam kunyit tadi. So, kita nyalakan api dulu, panaskan dulu minyak. Minyak tak perlu banyak. Sebab minyak ni jugalah yang kita nak guna untuk kita buat kuah percik tu nanti. Okay, so macam cukup-cukup lah bagi dia boleh masak je. Tak nak tenggelam sangat. Kita tunggu minyak kita panas dulu. Sebab kita nak goreng kita punya udang lipan ni. Masukkan dalam minyak yang dah panas. Minyak kita tadi tak perlu nak banyak sangat, tak perlu nak tenggelam sangat sebab udang ni dia cepat masak. So kita balikkan dia dalam 1 minit, 2 minit macam tu dah boleh masak dah. Tak payah lama-lama. Kita boleh angkat. Tak payah lama-lama, 1 minit atau 2 minit macam tu dah cukup. Yang ni kalau kita nak ganti dengan udang galah, udang biasa ataupun lobster kan tak ada masalah. Tak semestinya hampa nak kena cari udang lipan juga untuk masak resepi ni. So lepas kita dah siap masak kita punya udang, kita dah boleh terus masak tumis kita punya bahan-bahan yang kita dah blend awal-awal tadi kan. Okay. Pakai je minyak yang sama. Kita masak dulu kita punya bahan yang kita blend tadi sampai pecah minyak lah. Sampai kita nampak ada minyak-minyak yang naik dekat keliling kita punya bahan-bahan blend ni tadi. So kalau nak tahu ni dah adalah resepi percik, kuah percik version utara. Okay, so ni kita nak tunggu sampai dia punya minyak tu orang kata terbit minyak tu, barulah kita akan masukkan santan. Okay, so bila minyak dia dah pecah macam tu kita akan masukkan santan. So, kami pakai santan pekat. Okay, now kita nak masukkan kita punya gula melaka. So, kita pakai gula melaka. Kalau nak pakai gula putih, dia kurang kick lah. So, kita pakai gula melaka. Akhir sekali, kita nak perasakan dengan garam. So, kalau macam apa nak letak serbuk perasa pun boleh. Tapi sebab kita rasa dah cukup dah untuk letak gula dan garam sahaja, dah cukup sedap dah. So, dah siap lah. Kita punya kuah percik macam ni je. Dia punya resepi sangat senang. Kita tunggu sikit lagi. Kita dah boleh tutup api. Dan kita boleh salutkan dalam kita punya udang lipan tu. Setelah siap, tuangkan kuah percik di atas udang yang telah digoreng dan sedia untuk dihidangkan. So ni udang yang dah siap tadi, kita nak tabukkan dengan dia punya kuah. Kita nak percik-percik je atas dia kita punya udang ni kan. Tak perlu nak gaul beria-ria. Nampak tak kita punya kuah tu sangat pekat, likat. Yang ni kita nak. Kita punya resepi hari ni lebih ekstra, so kita akan tambah kita punya keju. So kita nak bakar kita punya keju ni supaya dapat cayak dalam mulut kita. So last sekali kita akan tabur dengan daun ketumbang supaya lebih wangi kita punya udang lipan percik berkeju. Resepi udang lipan percik berkeju memang kaya dengan rasa rempah ratusnya. Sajian fusion ini bukan sahaja sesuai dijadikan menu utama untuk makan bersama seisi keluarga, malah sesuai juga dihidangkan untuk tetamu yang datang. Lahirnya dia ke dunia tidak sempurna akalnya dan sudah tentu ia bukanlah doa yang dipinta oleh seorang ibu.
Redha dengan takdir yang tertulis, Zawiyah Mat Rani bahagia membesarkan Irfan Izzazuddin Razali yang kini berusia 29 tahun. Pada awalnya, Zawiyah kurang memahami anaknya yang tidak sama seperti kanak-kanak lain. Semakin membesar, kesihatan Irfan merunsingkan Zawiyah. Irfan yang juga pesakit autism dikatakan sukar tidur dan mampu berjaga selama 33 jam. Lebih memilukan, ayah Irfan kini didiagnos sebagai pesakit kanser. Ikuti kecekalan dan kekuatan semangat yang dimiliki Zawiyah mendepani dugaan dalam hidupnya menjaga dua insan penting buat dirinya. Semoga cabaran yang dilalui keluarga ini boleh dijadikan inspirasi dalam kehidupan. Dalam gadis melangkah pernah dan melihat anak nikah. Marang Terengganu. Inspirasi minggu ini berkisar tentang perjuangan seorang ibu yang dianugerahkan anak istimewa dan diduga dengan suami yang sakit. Irfan Izzazuddin, anak syurga yang menikmati dunia ini dengan penuh ceria dan kasih sayang keluarga. Sering berkongsi video di media sosial, Zawiyah Mat Rani atau dikenali sebagai Mama Ipang menjadi perhatian netizen kerana ketabahannya menjalani kehidupan bersama anak dan suami. Actually memang kita rasa dah satu anak kita ni pelik kan, tak samalah dengan orang sebabnya pada masa Kak mengajar tu ada seorang cikgu yang ada anak lebih kurang sebaya, sebulan ke 2 bulan, gitulah bezanya. Anak dia boleh sebut, anak kita tak boleh. Jadi kita compare kenapa anak kita ni tak sama dengan dia kan. So satu hari tu dengar ada pengumuman di radio, zaman tu radio kan. Kata siapa ada anak bermasalah, bolehlah bawa anak jumpa. Sampai kat situ, doktor tu kata, okey, cuba lepas anak. Anak tu, masa tu Irfan dah boleh berjalan lah. Masuk dalam bilik tu, tahulah, masa tu dia sangat hyper. Sangat-sangat hyper. Habis segala benda lintah bukan, doktor tu cakap, dengar sini puan, anak puan ni sebenarnya autism. Kita orang dengar relax autism, tak tahu kan. Dia pun explain sikit kan autism ni gini-gini. Maknanya walaupun kita orang tahu benda tu autism, kita orang tak rasa sedih, tak rasa apa ni, tak ada shock ke apa benda kan. Oh anak aku autism ke, tak ada sebab apa benda autism tu kita tak tahu cara detail. Zawiyah merupakan ibu kepada dua cahaya mata. Pada awalnya, dia tidak mengetahui keadaan kesihatan Irfan dan mendidik anak istimewa ini sama seperti abangnya. Cara didikan itu telah membentuk karakter Irfan hingga dewasa. Sikap Irfan yang sukar dijangka menjadikan dia unik di mata ayah dan bunda. Bila kita ada baby kan, biasa kita makan, kita bagi dia. Bila kita bagi ayam, dia dah macam makan ayam tu. Bila kita bagi benda lain, dia tak nak. Dia tak nak. Dia akan luah balik. Dia, Irfan ni, satu benda yang pertama kali kita bagi, dia makan, dia akan makan sampai bila-bila. Perbuatan dia macam tu juga. Pertama kali macam ubat kan. Sampai sekarang ubat itu satu je dia telan. Tengok botol, lambang botol. Dia hidup dia membesar atas lambang. Dia kena sesuatu atas lambang. Dia panggil. Macam benda-benda pun dia panggil atas jenama. Bukan ni. Bagai jatuh ditimpa tangga, besar dugaan yang perlu dihadapi Zawiyah dan suaminya Razali Ismail. Walaupun hidup dalam kesusahan, keluarga ini terpaksa tabah menghadapi dugaan. Tiada sumber rujukan berkenaan penyakit autisme menyebabkan mereka juga pada mulanya kurang yakin terhadap perubatan moden. Banyak masalah ekonomi itu tak memang berat-berat sampai di paras bawah dari fakir miskin. Kita orang tak makan, kita orang duit 1 sen pun tak ada dah, biasa masa tu kan. Lepas tu dah tak akhir-akhir tu suami pula kena kanser kan. Tahu-tahu kanser dah stage 4. Yang ini tak settle lagi, anak ni tak tahu hujung pakar. Yang ini pula sampailah sekarang dah habis 13 kali kemo. Kita tengok alhamdulillah. Masa saya kena disahkan kanser ni, masa tu betul-betul down lah maknanya. Cuma saya usaha ikhtiar obat ni, bagi saya mana niat dalam hati saya, pertamanya kalau saya masih diberi umur yang panjang, saya nak beribadat pada Allah. Lepas tu, yang kedua, saya nak jaga anak saya lagi. Itu saja. Saya fikir macam ni je. Mana saya cuba yang terbaik untuk mengurangkan beban dia. Walaupun kesihatan kita tak berapa sihat, saya cuba gagahkan juga agar dia
pergi kerja dengan tak berasa tertekan sangatlah. Dilahirkan sebagai anak istimewa tidak menghalang Irfan untuk merasai kehidupan seperti insan lain. Sudah menjadi rutin buat mereka sekeluarga pergi bersiar-siar dan bersantai sekurang-kurangnya 2 kali sehari di warung kegemarannya. Sakit macam mana pun jalan. Macam kita macam kalau demam ke, suami ke demam, kadang-kadang balut dengan Toto jalan. Kereta on kena bergerak. Tak pernah miss ke bandar. Walaupun raya puasa, raya haji memang kita orang pergi. Raya Cina, kedai tutup pun tetap jalan. Rutin dia macam tu. Kalau kita orang tak buat, dia mengamuk, kita orang tak larat. Kena ujung-ujung umur ini, ya Allah. Tak nak kalau boleh dia mengamuk. Dulu bolehlah kan. Muda-muda lagi, sekarang tak larat. Banyak dengan dia, ya Allah. Kalau nak cerita sendiri punya, kadang tak fikir. Lepas juga aku jaga. Agak selepas juga aku akhirnya untuk jaga dia kan. Begitulah. Sedih pula. Biasa kalau dia mengamuk ni, saya lebih bawa pergi jalan lah. Mana tenangkan dia macam tu lah. Dia tak ada cara lain dah. Mana kita offer dia apa dia suka lah. Macam kalau kita ada ayam, kita offer ayam lah. Kalau dia terima ayam, memang dia senyap lah. Kalau dia tak terima ayam tu, dia mengamuk lah. Ataupun saya offer, jom jalan. Kayak gitulah. Hai, Pak. Iban nak minum air apa? Okey, kita minum. Kita minum air kegemaran Irfan. Warung sebelah rumah menjadi tempat kegemaran Irfan. Setiap hari Irfan akan ke sini meluangkan masa menikmati minuman manis dan berada dalam dunia sendiri. Namun walaupun bersendirian, ia memberi sedikit ketenangan dan keceriaan buat dirinya. Zawiyah mula berkongsi kisah dirinya dan Irfan di media sosial sejak awal tahun 2000. Dia tidak menyangka ramai juga yang senasib dengannya. Persahabatan yang terjalin di alam maya membuatkan Zawiyah bersyukur kerana sering mendapat kata-kata semangat dan sokongan dalam menjaga Irfan. Bila kakak tulis, saya saja ya tulis. Kita tak ada ni kan. Kawan-kawan pun like, komen dari situ kita pun kenal lah dunia. Rupanya ada persatuan autism Malaysia kan. Ada yang parent yang ada anak. Tapi kebanyakan yang kenal akak tu anak-anak dia orang kecil. Rupanya ramai autism dalam Malaysia ni. Cuma selama ni kita tak tahu. Sebab kita tersekat ini di rumah kan. Dia orang pun selalu bagi semangat kan. Maknanya dia orang kata akak memang kuat lah. Kita orang nak jadi macam akak lagi ni kan. Kita rasa sebenarnya dia orang ingat aku kuat rupanya. Tak sangka pula aku gini. Dia orang rasa aku ni bagus ni. Akak fikirlah sebab bagi akak itu dah ditakdirkan gitu akak redah ya kan. Rupanya bagi dia orang kuatnya gini boleh hadap tu. Jadi kita biarlah sekurang-kurangnya pengalaman aku ni bolehlah menolong orang, bagi satu inspirasi ke satu yang muda-muda ni lah kan, yang rasa bila tahu anak dia autism rasa macam dia bab dunia kan. Sekurang-kurangnya aku yang hidup dah 29 tahun tanpa teknologi zaman dulu kan, biarlah pengalaman tu membuat orang yang baru-baru ni fikir benda ni boleh hadap. Kurang-kurangnya aku boleh memberi manfaat pada orang lain dari pengalaman ni. Kekuatan kesabaran dan kasih sayang keluarga ini tiada batasan dan wajar dijadikan inspirasi buat mereka yang melalui dugaan yang sama. Moga insan-insan istimewa seperti Irfan sentiasa dalam pelukan rahmat dan dilindungi Yang Maha Esa. Diinspirasikan dari negara matahari terbit, pakaian casual harian ini memberi keselesaan buat mereka yang gemar dengan gaya ringkas dan santai. Menggunakan fabrik linen, Totomi menyediakan rangkaian pakaian ready to wear dan menjadi pilihan lensa gaya minggu ini. Saksikan rekaan daripada jenama baharu ini untuk koleksi pakaian santai anda. Mula menapak pada tahun 2018, jenama Totomi diperkenalkan oleh seorang bekas jurutera, Rohaida Harun, yang mengetengahkan elemen minimalis dan ringkas dalam rekaannya.
Pakaian casual yang diinspirasikan dari negara Jepun ini seiring dengan perkembangan fashion pakaian tradisi masyarakat tersebut, iaitu kimono yang berkembang sejak tahun 1603 pada zaman Edo. Saya banyak adopt Japanese culture untuk company inilah. Orang Jepun ni dia sentiasa memikirkan practicality dan functionality sebelum dia buat apa-apa. Kita punya baju-baju dan fabric pun berasal daripada kain natural. Jadi diorang ni guna natural fiber sebab natural ni boleh decompose, selesa untuk dipakai dalam musim sejuk atau musim panas, which memang sesuai dengan kita yang memang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas dalam hari yang sama, takkan nak tukar baju. Panas pun dia airy, breathable, dan bila sejuk pun dia cukup boleh memanaskan badan. Jenama ini menggunakan material berasaskan fiber semula jadi yang sesuai digayakan untuk aktiviti harian. Tampak ringkas dan kontemporari, baju fashion ala kimono Jepun ini boleh diikat talinya dan dijadikan sebagai pakaian outerwear. Ia juga sesuai dipadankan bersama seluar polos tona gelap dan gaya ini cocok bagi mereka yang inginkan fashion santai. Rekaan baju kemeja dengan potongan ringkas pula sesuai dipadankan bersama skirt labuh. Tali skirt boleh diikat untuk digayakan bersama kemeja yang berbutang. Tampak manis dan ayu sesuai buat mereka yang sukakan gaya feminin. Paduan skirt labuh bersama kemeja ini boleh dijadikan pakaian casual untuk bersantai mahupun ke tempat kerja. Baju lelaki pula kita ketengahkan dia punya keselesaan dia. Baju dia ada butang yang sampai ke pinggang. Ya, so macam orang boleh selesa buka dengan selesa. Tak macam tersekat-sekat. Lepas tu kita memang semua baju ada poket. Baju ni memang tak terkecualilah. I buat slit untuk baju ni, jadi bila orang duduk dia selesa untuk duduk sebab baju ni a bit oversize. Jadi bila dia lebih panjang daripada baju biasa, jadi bila duduk tu kadang-kadang untuk orang yang lebih besar dia macam tersangkut dekat pinggul. Jadi bila ada slit tu dia lebih selesa lah untuk duduk, tak ni. And then baju yang besar ni dia airy, berangin lah kan. Angin boleh flow through dengan dia punya fabric yang linen tu. Jadi memang sesuai lah. Selain menggunakan fabrik yang selesa, potongannya yang polos juga menjadikan pakaian jenama ini sesuai buat mereka yang mempunyai saiz dan bentuk badan berbeza. Menawarkan koleksi untuk golongan dewasa, variasi pilihan dengan gaya sedondon turut disediakan buat si cilik. Kita design untuk kanak-kanak ni lebih kepada hakata, sama juga pairing dengan untuk orang dewasa. Dia punya baju dia boleh buat pakai macam kimono style. Budak-budak ni dia comel lah macam tu kan. Ada poket, boleh letak toys. Seluar dia besar dekat celah kelengkang. Lebih sesuai untuk budak-budak nak duduk bersila, untuk dia orang nak main, nak memanjat. Lepas tu dia punya length dia pun, panjang dia pun lebih pendek dekat sampai ke buku lali. Jadi tak menyusahkan kanak-kanak terpijak. Punya pinggang penuh full rubber. Jadi kalau kecil ke, terbesar ke, lebih senang untuk disesuaikan budak-budak yang ada yang kurus tapi besar. Kurus tetapi tinggi. Jadi lagi senanglah nak sesuaikan pasal dia full rubber. Jenama ini pastinya menjadi pilihan seisi keluarga yang sukakan gaya ringkas namun tetap kelihatan menawan. Faktor keselesaan dan pemilihan fabriknya yang berkualiti mampu menambat hati pelanggan untuk bergaya dengan lebih yakin seiring dengan trend semasa. Restoran The Farm menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Terletak di Bangsal South Kuala Lumpur, ia mengetengahkan konsep rumah kaca dengan dilatari lanskip malar segar menghijau dan mendamaikan pandangan mata. Apa yang menarik, di tingkat satu restoran ini terdapat makmal tanaman herba hidroponik yang dipenuhi dengan tanaman sayuran segar mahupun pokok-pokok herba yang ditanam oleh pemiliknya.
Taman mini herba ini juga turut dibina di kawasan hadapan restoran. Bukan sekadar hiasan yang mengindahkan ruang yang ada, setiap tanaman di sini digunakan oleh chefnya dalam hidangan yang disediakan untuk pelanggan. Menawarkan pelbagai sajian istimewa seperti The Farm's Nasi Padang, Seafood Aglio Olio dan Farmer's Grill Range Chicken pastinya memikat selera pengunjung. Bagi yang ingin merancang percutian ke luar negara dan masih belum mempunyai lokasi yang sesuai, apa kata anda teroka dan nikmati keindahan Bandar Niigata di Jepun? Dikenali dengan nama Lagun Baru, Niigata sering menjadi tumpuan pelancong yang gemar menghayati panorama alam dek kerana kedudukannya yang dikelilingi sungai terbesar di Jepun. Selain itu, antara lokasi-lokasi lain yang menarik dan wajib dikunjungi seperti Iwapara Ski Resort, Bishamondo, Tokamachi Snow Festival dan Hakazan. 7 tahun menetap di Niigata, Jepun, Zunita Ramli berkongsi pengalaman dan membawa anda menikmati keasyikan kota yang damai dan menenangkan dalam segmen Sana Sini. Watashi wa Zunita desu. Malaysia kara kimashita ga Niigata ni sundimasu. Jepun antara negara yang tersenarai sebagai destinasi wajib dikunjungi kerana ia kaya dengan khazanah sejarah dan budaya. Saujana mata memandang, keindahan wilayah Niigata menjadi tumpuan pelancong dunia. 5 tempat menarik yang perlu anda lawati bila berada di Niigata, Jepun. Yang pertama adalah Tokamachi Snow Festival. Tokamachi Snow Festival adalah festival salji yang diadakan setiap tahun di wilayah Tokamachi, Jepun. Tokamachi Snow Festival atau juga dikenali sebagai Tokamachi Yuki Matsuri adalah festival salji yang pertama diadakan di Jepun. Ianya diadakan bermula pada tahun 1950. Tokamachi adalah tempat yang terkenal dengan tempat yang menerima sangat banyak salji sepanjang tahun. Di festival ini ada pelbagai aktiviti dijalankan seperti pertunjukan bunga api, skulptur salji dan sebagainya. Jadi ia sangat menarik untuk anda lawati jika berada di wilayah Niigata, Jepun. Tempat yang kedua adalah Iwapara Ski Resort. Iwapara Ski Resort adalah ski resort yang berada di Yuzawa, Niigata. Apa yang menarik mengenai Iwapara Ski Resort ni ialah ianya ski resort yang pertama di Jepun yang dibuka pada waktu malam. Ianya dibuka pada tahun 1931, bermakna ia telah berusia lebih berpuluh tahun di Jepun. Sejak dahulu lagi, Iwapara Ski Resort menjadi tarikan utama pelancong yang ingin menikmati pengalaman bermain ski. Struktur pergunungan di sini mempunyai cerun yang lebih panjang dan lebar sesuai buat mereka yang ingin mencuba aktiviti ini buat pertama kali. Selain bermain ski, pengunjung juga berpeluang membeli cenderahati di sini untuk dibawa pulang buat keluarga dan teman. Tempat yang ketiga adalah Hakkaisang ataupun Gunung Hakkai di wilayah Minami Unuma. Memiliki ketinggian 1,778 meter, mereka yang berkunjung ke Hakkaisang pastinya dapat menikmati pemandangan dari puncak gunung. Perjalanan ke puncak sememangnya amat berbaloi tatkala mata menjadi saksi melihat panorama yang cukup mengujakan. Tempat yang keempat adalah Bishamondo. Bishamondo ni adalah sebuah kuil yang terletak di wilayah Urasa. Kuil ini berusia ribuan tahun dan ianya dibina pada tahun 807 oleh Sakamue no Tomuramaro. Kuil yang berusia ribuan tahun ini antara destinasi tumpuan yang menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara. Menyimpan pelbagai kisah dan sejarah, Bishamondo juga menjadi lokasi berlangsungnya pelbagai festival keagamaan. Sekarang saya berada di Nagaoka Hanabi Museum di Niigata. Nagaoka Hanabi Museum adalah museum yang terletak di wilayah Nagaoka, di mana di sini anda boleh belajar banyak pengetahuan mengenai bunga api. Nagaoka juga terkenal sebagai pembuat bunga api yang sangat berkualiti tinggi. Bunga api yang dibuat di Nagaoka ataupun di Jepun secara keseluruhannya sangat berkualiti tinggi di mana ia dibuat secara manual. Jadi mereka boleh tetapkan di mana bunga api itu meletup, ketinggian yang bagaimana dan suhu dan bentuk yang bagaimana yang mereka inginkan. Sini juga anda boleh beli cenderahati untuk dibawa pulang bersama-sama.
Hamparan gunung yang melatari di segenap wilayah Niigata pasti memberi 1001 pengalaman yang berharga dan berbeza buat pengunjung yang datang ke negara matahari terbit ini. Itu saja perkongsian saya. Jadi saya harap perkongsian saya sangat boleh memberi manfaat kepada anda. Jadi jumpa anda di Niigata. Bye. Jika takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Menjadi anak seni pasti ada ujian dan kisah suka duka yang harus dilalui. Kematangan, kesabaran dan kesungguhan perlu seiring demi menggapai impian untuk kekal relevan dalam industri seni tanah air. Nona kongsikan perjalanan seni Shiha Zikir yang semakin menempa nama dalam kisah selebriti. Mulut harus dijaga, nanti badan binasa. Kata-kata mulia, pahala telinga, senang hadam, jadikan salam. Hai, Assalamualaikum. Saya Shiha Zikir. Selebriti genit Shiha Zikir mula melakar nama dalam industri seni tempatan melalui program realiti Mentor 7. Pelbagai suka duka dilalui sehingga dia dikenali ramai. Demi cinta, oh percayalah. Kalau sebelum mainstream, Syah memang dah start menyanyi on stage sejak umur 7 tahun lagi. 7 tahun Syah dibesarkan lagu-lagu irama Melayu asli, Datuk Seri Sharifah Aini punya lagu kan. Lepas tu Syah ada cuba satu pertandingan reality. Time tu umur Syah baru 18 tahun. Kira time tu Syah macam teringin nak belajar macam mana cara nyanyi, macam mana nak perform depan orang ramai. Tapi time tu mungkin Syah pun baru orang kata muda lagi kan. Macam muda lagi gitu. Tiba-tiba tak 20 je. Nangislah kita. Nangis time tu memang wah sangat. Betul. Lepas tu Syah terus bekerja. Menyanyi juga, tapi dekat satu restoran je. So time tu, saya dapat tahu ada uji bakat untuk mentor di bawah Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini. Selama 13 tahun Syihah bertatih dalam industri, mengajar dia lebih menghargai bakat seni dan tidak kenal erti putus asa. Peredaran masa tu berbeza. Macam Syihah dulu, artis-artis baru kebanyakannya daripada pertandingan reality tau. Which is time tu, kalau artis-artis lama akan sebut macam ni. Oh senanglah artis sekarang nak jadi penyanyi je, just masuk pertandingan dah boleh jadi penyanyi. Contoh, time tu. Sekarang punya zaman pula, media sosial. Maknanya kalau you ramai followers, you pandai pikat hati penonton you dekat media sosial, senang sangat. Media sosial tu pengaruhnya sangat kuat. So, orang kata rezeki dia orang lah. Benda tu walaupun Syah lambat kan, tak macam artis sekarang, Syah tak rasa benda tu membebankan. Tak ada duit, nak nado. Kan maunya. Abang Juna balik. Jom lah. Kalau Syah masuk dalam bidang seni ni untuk popular semata-mata, Syah rasa Syah dah tak ada dah sekarang. Sebab apa? I dah give up. Dan kenapa orang selalu cakap, Syah, you sentiasa ada dalam industri kan? Itulah orang kata sebab apa-apa benda kita nak buat, kita kena bermula dengan dalam kita. Macam Syihah, first memang jiwa Syihah memang kuat ke arah seni. That's why kalau Syah tak jadi penyanyi mainstream pun, I'm sure that Syah still menyanyi tapi bukan mainstream lah. Dan yang kedua, cari rezeki, jaga mak. Alhamdulillah lah. Kalau Syah rasa, kalau Syah seorang yang berfikir, aku nak popular semata-mata, for sure gosip-gosip yang tak best akan ada macam tentang Syah. Tapi benda tu Syah sangat jaga. Tak nak. Lagu irama penyanyi Shiha Zikir! Alhamdulillah Syah bersyukur sangat sebab tim Syihah ni adalah tim-tim yang macam mana tau. Diorang akan buat the best on stage and menang kalah diorang tak fikir. Untuk tahun ni, waktu lagu Irama berjaya ke JL, Syah bersyukurlah manager Syihah aka Arul, banyak orang kata tanya Syah, okay, you nak buat macam mana? So Syah rasa konsep lagu Irama ni more kepada futuristic sikit kalau tengok pada music video pun. So boleh tak kalau I nak buat on stage tu macam yang I tak pernah buat dan kita jarang tengok kat Malaysia yang live punya TV tau. I nak laser. So, bila diumumkan tu, satu pengalaman yang saya rasa tak
takkan saya lupa sampai bila-bila. Dan saya rasa puas sangat dengan kategori ini. Sebab apa? Bila kita sebut persembahan terbaik, dia melibatkan semua orang yang terlibat dalam persembahan tu, baik di depan atau di belakang tabir. Untuk next, saya rasa sekarang ni saya nak fokus dengan saya punya company, Shaziki Empire, which is saya rasa saya nak banyak more on produce. Sekarang ni saya dah settle shooting filem, itu Legenda Kaling di bawah Shaziki Empire, dan juga saya collaborate bersama dengan Fish House Works. So dalam tu ada ramai pelakon-pelakon hebat yang saya rasa saya sangat-sangat excited lah untuk nak keluarkan cerita ni nanti. InsyaAllah di Pawagam tak lama lagi. Apa yang saya impikan adalah more produce, dan Syiha nak mencari juga bakat-bakat baru yang rasa down. Mungkin macam, aku minat nyanyi. Aku ada talent tapi I tak ada look. Contoh, no worries. I faham, dan kalau you ada benda tu, I'm welcome benda tu lah. So I hope that I ada jumpa seorang yang betul-betul minat dalam bidang seni, jiwa dia yang sama macam Syiha, which is dia takkan rasa putus asa, takkan rasa give up, dan dia bukan pentingkan populariti. Okey, apa nama penuh Syiha ya? Nur Syiha binti Muhammad Zikir. Berapa umur sekarang? Umur lama. Tahun ni dah tua. Okey, apa makanan kegemaran dia tu? I suka yang tradisional, tak kisah apa-apa pun asalkan pedas. Warna kegemaran? Warna kegemaran purple. Ya. Hobi Syiha? Hobi Syiha membaca. Lokasi percutian idaman? Macam nampak tak? Sebab apa saya terfikir kenapa? Kalau saya pergi kat luar, sebab saya takut naik flight. So macam tak berani. So asalkan dekat Malaysia saja, tak kisah mana-mana, asalkan ada laut. Nyanyi, berlakon, berlawan? Satu juga. Dia masuk dari sini, orang bersatu. Tak boleh lah. Nyanyi juga. Suami idaman? Adakah dia ala-ala Bruno Mars bang? I tak tahu. Tapi suami idaman I dah ada apa? Bila nak kahwin tu? Aduh, dia ikut lagi. Aduh, dia kahwin? As soon as possible lah kalau boleh kan, sebab umur pun dah makin dekat kan. Tapi doakan lagi cepat lagi bagus. Tu apa saya beritahu aja. Walau apa jua bidang yang diceburi, Nona doakan agar Syiha sentiasa berjaya dan memberi makna kepada peminatnya. Foliage Coffee, sebuah kafe berkonsep taman, menjanjikan pengalaman berbeza buat pengunjung. Dipenuhi tumbuhan hijau dengan konsep kafe moden, menghabiskan masa sepetang di sini bagaikan tidak terasa waktu yang berlalu. Dibuai dengan keindahan floranya, ia juga menawarkan ruang yang cantik untuk bersuah foto. Dekor laman berkongsi kehijauan landscape di kafe ini yang terletak di Taman Desa, Kuala Lumpur. Lebih 40 tahun berkecimpung dalam industri landscape dan berpengetahuan luas dalam bidang nursery, pemiliknya Teresa De Silva berjaya membuka kafe yang dilatari tumbuhan menghijau. Ia bukan sahaja menjadi penyejuk mata, bahkan mampu menenangkan jiwa. Bisnes kita pun landscape. Kita buat macam garden cafe lah. Sebab dia punya konsep memang sudah ada. Dia punya tumbuh-tumbuhan semua kan. So, customer datang pun, customer boleh tengok kerja kita. Ratusan jenis pokok dan bunga-bungaan yang ditata rias di kafe ini bukan sahaja sebagai pelengkap hiasan dekorasi, malah turut menjadi tumpuan pengunjung untuk bersantai dan menikmati secawan kopi dengan penuh kedamaian. Untuk kafe ni banyak outdoor plant. Macam ini Ponies Food, dia macam langsir, kan? Yang ni artificial lah sebab sini panas kan, pokok tak boleh tahan. So mana kita tengoklah mana yang panas, mana yang boleh kita taruh artificial, mana yang boleh. Tapi 80% memang live plant. Ke atas semua you boleh tengok yang kaduk leaf tu ada money plant. So ini semua yang outdoor plant lah. Setiap pokok yang dipamerkan di kafe ini dibaja dan disiram dengan rapi mengikut keperluan.
Bagi Teresa, manfaat tumbuhan dapat dinikmati dalam kehidupan manusia. Masa pandemik, banyak yang takut datang dalam aircon area. Diorang suka outdoor area. So, especially yang ada parents yang 70-an ke yang lebih tua sikit, diorang selalu nak duduk outdoor sebab takut COVID, takut nak duduk aircon. Attraction dia banyak kat luar lah sebab pokok-pokok. Lagipun nampak kita rasa macam ada fresh air, nyaman, rasa segar, fresh, popular lah yang outdoor area ni. Kafe ini bukan saja menawarkan konsep yang mesra alam, malah variasi menu makanannya mampu menambat selera. Famous dekat sini is kita punya nasi lemak. Sekarang kita ada fish and chips dengan kita punya big breakfast. Kek yang popular kita punya cupcake sebab cupcake kita pun memang macam plant. Kita punya pandan kek. Setiap pokok perlulah dijaga dengan rapi bagi memastikan ia sentiasa segar dan tidak layu. Bagi anda yang baru berjinak-jinak dengan berkebun, tumbuhan berair mungkin boleh dijadikan pilihan kerana ia lebih mudah untuk dijaga. Kalau kita ada pokok kat rumah, dia akan bersihkan udara. Lagipun you rasa tenang dengan pokok. Advice saya selalu adalah 2-3 pokok dekat rumah ke, dekat you punya garden ke, kan dia nampak green kan, nampak tenang. Konsep kafe ini pastinya bukan sahaja mampu memberi ketenangan jiwa setelah kesibukan seharian bekerja. Susun atur dekorasi yang syarat dengan tumbuhan segar mampu memberi rasa yang nyaman dengan menikmati dan meneroka kepelbagaian spesies flora yang penuh mendamaikan. Walaupun setiap individu dilahirkan dengan takdir yang berbeza-beza, nikmat kehidupan tidak harus dipersiakan. Hidup bukanlah masalah untuk diratapi, tetapi kejayaan yang mesti dihadapi. Berjaya atau gagal, tiada siapa pun tahu bagaimana penghujung hidup masing-masing. Maka belajarlah dari kisah lalu dan berusahalah untuk masa hadapan. It matters not what someone is born, but what they grow to be. Ungkapan inspirasi daripada J.K. Rowling, pengarang novel terkemuka dunia, mengakhiri siaran Nona minggu ini. Semoga setiap perkongsian memberi ilmu bermanfaat buat semua penonton setia Nona. Jutaan terima kasih kepada pemilik restoran The Farm kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran